Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 弟兄姐妹们平安， Apa kabarnya? 你们好吗？ Gimana dengan tahun barunya? 新年如何？ Saya pertama-tama mengucapkan selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. 首先我恭贺大家新年蒙安，神赐福你们。 Lalu juga ingat program proyek baca Alkitab ya selama 2 tahun. Jadi kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu selesai selama 2 tahun. 我们不要忘记我们读经的功课，就是从创世纪到启示录2年的时间把它读完。 Mari kita sama-sama juga bertumbuh di dalam Tuhan melalui firman Tuhan. 让我们一起在神的话语里面成长。 Nah, hari ini tema kita Beholding to Christ yang artinya menghadap atau melihat kepada Kristus. 今天的主题是说我们朝见神。 Saya akan bacakan Alkitabnya yang diambil dari Efesus 1 ayat 9 sampai 12. 圣经取自于以弗所书第1章9到12节。 Demikian bunyi firman Tuhan, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. 以弗所书第1章第9到12节，神的话如此说，都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘，要照所安排的，在热情满足的时候，使天上地上一切所有的都在基督里同归于一。我们也在他里面得了基业，这原是那位随己意行做万事的，照着他旨意所预定的，叫他的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着称赞。 Kita berdoa. 我们一起来祷告。 Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur kepada Engkau. 天父，我们感谢赞美你， Allah yang sudah memimpin hidup kami hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, khususnya di tahun 2020. 你已经在2020年日复一日、周复一周的，即月复一日的带领我们。 Kami bersyukur bisa memasuki tahun 2021. 我们感谢赞美你，因为你带领我们进入2021年， Ini adalah anugerah daripada Tuhan. 这是你给我们的恩典。 Sebentar kami akan mendengarkan sabda Tuhan. 稍后我们要听你的话， Berbicara kepada kami ya Bapak. 求你对我们说话。 Pakailah setiap kami yang menyampaikan firman Tuhan dan juga yang mendengarkan sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. 求你使用我们，无论是传讲或传译的，都能够蒙福。 Inilah doa kami, syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa. 这是我们的祷告，感恩乃是奉主耶稣基督的名恳求。 Amin. 阿门。 Nah Bapak Ibu sekalian, tadi di dalam Efesus 1 ayat 10 dikatakan demikian. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. 刚才我们在以弗所书第1章第10节已经讲了，要照他所安排的，在热情满足的时候，使天上地上一切所有的都在基督里同归于一。 Nah di sini sekarang kita sedang menuju titik puncak penggenapan secara total. 我们要这个达到这个最巅峰、最极高点完全 Yaitu dipersatukannya segala sesuatu di dalam Kristus sebagai kepala. 一切都要在基督里同归于一，他为首。 Artinya bukan saja orang Kristen saja, melainkan dipersatukan segala sesuatu yang ada di surga maupun yang di bumi. 不单单基督徒，乃是所有的都要在基督里同归于一。 Ini adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. 这是神所喜悦、所愿意的。 Ini adalah kepenuhan di dalam kehendaknya. 这是他照他的旨意里面要满足的。 Tujuannya supaya terjadi kesatuan sejati secara menyeluruh. 他的目的要达到这个同归于一，是完全的。 Martin Lloyd Jones mengatakan demikian. 这个中马田这么说， Bahwa ada 3 hal yang manusia ingin tahu dalam hidupnya. 人想知道他生命有3件事情。 Yang pertama, 第一个， manusia ingin tahu apa yang menjadi sasaran hidupnya. 什么是他生命的目标？ Yang kedua, bahwa manusia ingin tahu apa yang menjadi kepenuhan hidupnya. 人类想知道什么是他生命的满足。 Dan yang ketiga, manusia ingin tahu apa yang harus dihadapi di dalam seluruh hidupnya.
还有人是要在他一生中要面对的是什么？ Nah, oleh karena semuanya ini seringkali manusia bertanya-tanya kepada orang banyak, kepada negarawan, kepada para pemimpin negara. 因此，很多人都向这个政治家、甚至于跟这个国家的领袖呢，问这样子的问题： Apa yang harus diarahkan dan kemana harus pergi? 我们要当朝向哪里？我们要去哪里？ Martin Deloitte melanjutkan bahwa tidak ada seorang yang namanya pemimpin pun yang bisa memberikan arah yang jelas dan pasti kepada setiap manusia. 马田说，没有任何一个人能告诉人家这个所有的一切。 Mengapa? 为什么呢？ Karena manusia sendiri pun berada di dalam posisi yang sangat terbatas. 因为人类处在一种完全有限的环境中， Apalagi di dalam situasi yang tidak pasti seperti sekarang ini. 特别在现在目前不确定的情况中， Bagaimana kita bisa memiliki arah yang jelas dan pasti? 我们怎能知道那些神是确定的呢？ Bagaimana kita bisa menjalankan fungsi hidup kita secara tepat? 我们怎么扮演我们的角色的很准确的扮演呢？ Kecuali kita mendapatkan dasar yang kokoh dan aman. 除了我们有很正确的基础，而且有安全感。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， jika kita tahu titik akhir daripada air hidup kita seperti apa, 如果我们知道我们生命的终点是什么呢？ maka dalam krisis yang bagaimanapun, mungkin itu krisis ekonomi, krisis rumah tangga, krisis kesehatan dan lain sebagainya, 如果我们这样子的话，我们处在怎么样的危机？我们经济的危机、家庭的危机，还有属灵的危机， kita memiliki landasan yang kokoh. 我们有一个很坚固的基础。 Nah, berkenaan dengan titik akhir segala sesuatu ini, 如果我们确定了我们的终点是什么， Filipi 2 ayat 10 sampai 11 mengatakan demikian. 腓立比书第2章这么说： Segala yang ada di surga, di bumi dan yang ada di bawah bumi akan dipersatukan di dalam Kristus sebagai kepala. 叫一切在天上、地上和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，荣耀归于父神。 Nah, istilah dipersatukan ini memiliki pengertian mengarahkan atau menjadikan Kristus sebagai kepala di dalam hidup kita. 这个经文的意思是要我们面对、朝向或定睛在神的身上。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， kita yang diciptakan harus mengarahkan diri kepada Kristus. 我们受造本来就是要朝着基督， Seperti Paulus melihat kepada Kristus, kita juga harus melihat kepada Kristus. 如同保罗朝着基督，我们也要效法保罗朝着基督。 Seperti Paulus merefleksikan kemuliaan Allah, kita juga harus merefleksikan kemuliaan Allah. 如同保罗反映神的荣耀，我们也要反映神的荣耀。 Hidup Paulus berubah, maka hidup kita juga harus berubah. 保罗的生命改变，所以我们的生命也要改变， Dan biarkan Kristus mengubah hidup kita. 让基督来改变我们的生命。 Menghadaplah. Menghadaplah. 我们要朝着他， Arahkan pandangan. 我们要朝向他，定 Dan 睛在他身 lihatlah 上。 kepada Kristus. 我们看着基督，定睛在基督的身上。 Pertanyaannya adalah, 他的问题是 apakah yang dimaksud menghadap atau melihat kepada Kristus? 什么叫做面对或者朝向定睛在基督身上呢？ Orang yang menghadap, mengarahkan atau melihat kepada Kristus artinya yang pertama, 面对或者朝向定睛在基督身上，这第一个 yaitu menerima firman-Nya. 接受他的话语。 Yakobus 1 ayat 21 mengatakan demikian. 雅各书第1章21节如此说： Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. 所以你们要脱去一切的污秽和淫余的邪恶，从温柔的心领受那栽种的道，就是能救你们灵魂的道。 Jika kita ingin melihat kepada Kristus dan diberkati oleh Kristus, 如果我们要看基督，并且蒙他赐福的话， kita harus memiliki hati yang siap menerima segala apa yang difirmankannya. 我们预备好要接受他所说的话。 Itu yang pertama. 第一个， Buanglah segala yang kotor dan jahat. 我们要脱去一切的污秽和淫余的邪恶。 Yang pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang namanya orang Kristen itu suci semuanya. Semua harus berusaha untuk membuang dosa. 我要说，我们每一个人不是信徒们不是洁净的，但是我们要丢去我们一切的污秽和淫余的邪恶， Lalu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan. 还有一切的恶行，我们都要丢掉。 Yang begitu banyak. 有这么多的恶行， Yang berlebih-lebihan.
而且是过于的， yang tersisa. 并且剩余的。 Ini menunjukkan bahwa kejahatan dalam diri kita harus berkurang. 这表示说，我们身上的一切的恶行呢，都要减少。 Sekalipun tidak bisa sampai habis. 虽然不能完全的消灭掉， Dengan kata lain, 换句话说， orang percaya harus mengalami pengudusan. 所有圣徒们呢，就要经过一个洁净的。 Kalau dalam hidup kita sama sekali tidak ada pengudusan, maka kita bukan orang Kristen yang sejati. 如果我们没有经过这个洁净的进程呢，我们不是真正的基督徒。 Lalu yang ketiga, dosa itu digambarkan seperti tanaman. 这个第三呢，这个罪呢，被形容成像一个植物这样。 Dosa dan kejahatan kita seperti semak yang harus dibuang. 我们的罪呢，就如同荆棘那样要被丢弃。 Kalau tidak dibuang, 若不被丢弃的话呢， yang pertama akan mengganggu persekutuan kita, relasi kita dengan Tuhan. 就要影响我们跟神的关系，跟神的交通， Yang kedua akan menghalangi firman Tuhan itu tertanam dalam hati kita. 并且要阻挠神的话语在我们的心中。 Yang ketiga akan menghambat doa-doa kita. 第三，而且要阻挡我们的祷告， Yang keempat akan menghambat berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. 并且要阻挡神要赐给我们的福。 Yang kedua, 第二个， terimalah dengan lembah lembut firman-Nya. 我们要以温柔的心来领受神的话。 Artinya sambutlah firman Tuhan. 意思是说，我们要接受神的话语， Terimalah dengan antusias. 我们要用热忱的心来领受他的话语。 Kemudian disimak. 还有就是专注的听， Lalu ditangkap. 还有就是抓住他的话语， Lalu buatlah menjadi milik kita sendiri. 并且把它当成是我们自己的。 Yang berikutnya, 第三个， terimalah firman itu dengan lembah lembut. 我们要温柔的来接受神的话语。 Artinya dengan rendah hati. 意思是说，我们要谦卑的接受他的 Dengan 话， penundukan diri. 我们要降服在下他的话语之下， Bukan saja penundukan diri, tapi dengan ketaatan. 不单单降服，而且要顺服。 Lalu siapkan menyesuaikan diri dengan otoritas. 还有，我们要准备好靠着遵守他的顺服他的权柄。 Mentaati dengan lemah hati. 我们谦卑的顺服遵行他的话， Tanpa perlawanan. 没有一些的反抗。 Bapak Ibu Saudara sekalian. 弟兄姐妹们， Jadilah anak Tuhan yang mau diajar. 我们要成为肯受教的儿女们， Rendah hati. 谦卑的， Bersedia untuk berubah. 我们愿意的来改变自己， Jangan bertindak seperti kita tahu segalanya. 不要自以为我们懂了一切。 Lalu yang ketiga, 第三个， tanamkan di dalam hati kita. 我们要把它栽种在我们的心中。 Tertanam itu artinya adalah bawaan lahir atau ditanamkan. 栽种，或者是说从我们出生呢就被栽种了。 Dari kata ini kita mendapati bahwa firman Tuhan itu telah Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kita. 换句话说，神已经把他的话栽种在我们的心里。 Hati yang mencintai Tuhan, 这个爱神的心 hati yang tertuju kepada kebenaran, 这个对着真理的心， sesungguhnya sudah menjadi tanda kutip bawaan lahir kita sebagai ciptaan baru yang lahir daripada firman kebenaran. 这表示说我们是新造的人被神的话语所熏陶。 Namun firman ini tidak akan membawa kita mengalami kehidupan yang berbeda dari dunia ini. 但是这个神的话呢，还没有把我们带到与世界不同的地界。 Jika kita tidak mengambil keputusan untuk menyingkirkan segala sesuatu yang kotor, yang jahat di dalam hati kita. 若我还没有做决定，要把所有肮脏污秽的除去。 Jadi yang ketiga itu harus tanamkan firman Tuhan itu dalam hati kita. 第三个就是说，要把神的话语栽种在我们的心里面。 Yang keempat, 第四个， firman Tuhan itu berkuasa menyelamatkan jiwa. 神的道呢，能救你的灵魂。 Yang dimaksud jiwa di sini bukan hanya jiwa atau rohnya saja, tetapi seluruh keberadaan manusia. 这里所说的灵魂呢，不只是单单灵魂而已，乃是你的全部，你的一个人， Yaitu tubuh, jiwa dan roh. 就是你的灵魂体。 Secara strict atau kata jelas bukan firman Tuhan yang menyelamatkan jiwa. 换句话说，就是来拯救你生命的， Tetapi Kristuslah yang menyelamatkan jiwa kita. 乃是基督拯救我们的生命。 Tetapi di sini saya ingin mengatakan 但是我要在这里说到， bahwa firman Tuhan itu menyelamatkan jiwa.
神的话能够拯救我们的灵魂， Karena Allah selalu menggunakan firman-Nya untuk menyelamatkan manusia. 因为神常用他的话来拯救人类。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， sejak manusia jatuh dalam dosa, 当人跌入最终的时候， maka manusia dalam keadaan total depravity atau kerusakan secara total. 人就因此变得完全的毁损。 Karena seluruh pikiran dan seluruh keberadaan diri manusia dipengaruhi secara negatif oleh dosa. 人的所有的思想已经受罪的影响。 Dan ini terlihat yang pertama bahwa manusia sering tidak bisa membedakan dosa dan suci, benar dan salah. 因此，人类不能分辨对与不对善与恶。 Yang kedua, 第二个， manusia sering tidak tahu akan adanya hukuman terhadap dosa. 人类常不知道有这个罪的刑法。 Yang ketiga, manusia tidak tahu jalan keselamatan. 人类还不知道这个救恩的道路。 Pada waktu Allah mau menyelamatkan manusia yang ada dalam keadaan yang seperti ini, 当主耶稣要拯救处在这样环境的人类时， maka Allah harus memberikan wahyu khusus yaitu melalui firman Tuhan. 因此神需要用特别的恩典就是神的话。 Nah, firman Tuhan ini akan menyadarkan manusia akan dosanya. 这个神的话呢，使人觉悟到他自己的罪性。 Firman Tuhan ini akan menyadarkan manusia bahwa ada hukuman terhadap dosa. 这个神的道呢，使人知道有罪的刑法。 Yang ketiga, bahwa firman Tuhan itu akan menunjukkan kepada manusia ada jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. 神的道呢，又使人知道在基督里面有救恩。 Semuanya ini menunjukkan bahwa firman Tuhan itu sangat penting bagi kita. 这一切呢，就向我们显明，都对我们都非常的重要。 Karena itu kita harus memberikan firman Tuhan tempat yang terutama di dalam hidup kita. 因此，我们把神的话放在一个特别的地方，就是我们的生命中。 Nah, di gereja kita tadi saya sudah ngomong ada program baca Alkitab. 我们刚才已经说到，我们的教会有这个读经的这个运动。 Jadi satu Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kita baca selama 2 tahun. 就是说，圣经里面有旧约与新约呢，我们要用2年的时间把它读完。 Kita harus baca, 我们要读， harus dibaca, 一定要读， harus dibaca, 一定要读， dihafalkan. 而且要背诵它。 Kita hafalkan, 我们要背诵这个经文， kita renungkan. 我们要默想神的话， Bukan saja renungkan, 不单单默想， tapi kita lakukan. 我们并且要在生活中行出来。 Kalau mau bertumbuh kita harus lakukan. 如果我们要成长，一定要行出来， Lalu kita sharingkan. 然后我们跟别人分享， Kita ceritakan bagi banyak orang yang lain. 我们要向别人诉说神的话。 Penulis kebaktian yang bernama Samuel Gordon, 这个写这个崇拜的这个叫做 Samuel Gordon， dia mengenal seorang wanita yang bukan saja membaca firman Tuhan. 他认识一个女士，不单单读经， Dia baca firman Tuhan, setiap hari dia baca firman Tuhan. 她每天每日的读经， Dia hafal ayat-ayatnya loh. 她而且背诵每一节经文， Dia hafal banyak ayat Alkitab. 她背诵很多的经文。 Tapi karena umur menyebabkan dia banyak dia lupa karena ingatannya berkurang. 因为她的记性减退了，很多的经文她忘记了， Akhirnya dia bisa mengingat 1 ayat saja. 最后她只单单记得一节经文， Itu di 2 Timotius 1 ayat 12. 就在提摩太后书第1章。 Saya bacakan ya 2 Timotius 1 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan ya. 提摩太后书第1章，神的话如此说。 Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Dia hafal nih ayat ini. 他背了这个经文， Lama kelamaan 越来越久， ingatannya akan ayat ini juga berkurang. 他对这些经文的记性呢也衰退了。 Akhirnya dia cuma ingat 1 frase. 他只记得一小段， Dia berkuasa memeliharakan. 他有能力保守， Dia berkuasa memeliharakan. 他有能力有权柄保守。 Akhirnya dia sekarat. 最后他完全的软弱了，衰退了。 Waktu sekarat, 当他濒临死亡的时候， bibirnya bergerak-gerak.
他的嘴唇在颤动的， Ya, dia bergerak bibirnya. 他的嘴唇还在微动的。 Waktu orang lihat bibirnya bergerak, 当人看他的这个嘴唇有微动的时候， dia dekatkan ke orang itu. 他靠近那个人， Dia mengulang satu kata, 他重复了一个字， yaitu dia, dia. 他说他。 Dr. Gordon mencatat 这个 Gordon 医生记载着， bahwa dia kehilangan seluruh Alkitabnya, 他失去了他完全的圣经的经文， kecuali satu kata. 只单单一个字他记得。 Tetapi dalam satu kata itu, 但在这句话，在这个字里面呢， dia memiliki seluruh Alkitab. 他拥有了全部的经文。 Itulah orang yang beholding to Christ. 这个就是以圣洁给基督的， Orang yang melihat kepada Kristus. 是朝见基督的。 Yang kedua, 第二个， orang yang melihat kepada Kristus adalah orang yang suci hatinya. 这个朝见神的人呢，他的心是圣洁的。 Orang yang melihat Kristus adalah orang yang memiliki hati yang suci. 朝见神的，他有清洁的心。 Matius 5 ayat 8 mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. 马太福音第5章第8节说：“清心的人有福了，因为他们要看见神。” Siapakah orang yang suci hatinya? 谁是清心的人？ Kata suci ini digunakan untuk menggambarkan yang pertama. 清心的人要形容第一个 Pakaian yang sudah dicuci bersih. 就是洗过清洁的衣服。 Kedua, 第二个 jagung ataupun gandum yang juga sudah dibersihkan. 玉米或者麦穗已经洗净的。 Yang ketiga, 第三个 tentara pilihan yang sudah disaring ini yang terbaik nih. 这个军兵被筛选过后的是最好的。 Yang keempat, 第四个 susu atau anggur yang tidak tercampur atau dicampur dengan air. Artinya ini adalah susu murni, ini adalah anggur murni. 这个没有跟任何的液体或者是水搅拌的，所以是说这个牛奶是纯净的。 Yang kelima, 第五个， logam yang murni yang tidak tercampur dengan logam-logam yang lainnya. 这个纯的这个金属没有跟其他的金属掺杂的。 Jadi kata suci ini sebenarnya artinya adalah murni, pure, tanpa kotoran, tanpa campuran. 所以这个说圣洁呢，就是纯净的，所以没有掺杂任何的肮脏污秽的东西。 Siapakah yang perlu suci hatinya? 到底是谁他的心是需要圣洁的呢？ Hati manusia, hati kita. 就是人的心，我们的心。 Mengapa? 为什么呢？ Karena hati adalah sentral atau pusat hidup daripada manusia. 因为心是人的中心 Hati adalah pusat daripada pikiran manusia. 这个心是人的中心思想 Hati adalah pusat daripada perasaan manusia. 这个心是人类的中心的这个感情 Hati adalah pusat kehendak atau keinginan daripada manusia. 这个心是人的意志的中心 Dan akhirnya dari hatilah akan lahir perbuatan-perbuatan kita, tindakan kita, sikap kita. 因此从我们的心呢就发出我们的行为我们的态度 Kita orang percaya perlu menjaga hati kita supaya hati kita tetap suci di hadapan Tuhan. 我们信主的人我们需要保守我们的心在神的面前 Nah, orang yang suci hatinya yang demikian itu yang bisa melihat Allah. 如此清心的人才能够见到神 Di mana akan melihat Allah? 我们在哪里能够看见神呢？ Yang pertama, 第一个 di surga. 就是在天堂 Di surga setelah kita meninggalkan dunia ini. 当我们离开这个世界的时候我们到天堂去 Betul, setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kalau nanti suatu saat dia akan meninggalkan dunia, dia pasti akan masuk ke surga. 对的，每一个信主的人，他们当离开这个世界的时候，他们要进到天堂里面。 Sedangkan di sini melihat Allah dalam arti yang positif. 在这里所说的看见神是以正面的正面的这一点来， Yaitu di mana? 就是在哪里呢？ Yang kedua, 第二个， di dunia. 在世界， Di dunia ini yaitu pada waktu kita masih hidup. 在世界呢，就是当我们还在存活的时候， Artinya orang yang murni hatinya, yang suci hatinya, 就是说他的心是清新的，就是纯洁的， yang pertama-tama dia akan merasakan apa kehadirat Allah. 他并且要感受到神的同在。 Yang kedua,
第二个， dia akan merasakan Allah dekat dengan dia. 他并且要感受到神跟他很亲近， Yang ketiga, dia akan merasakan penyertaan Allah. 他并且要感受到神的同在。 Yang keempat, dia akan merasakan persekutuan yang indah dengan Allah. 第四个，他并且要感受到神跟他的那种交通 Contoh, 比如说 kosmonot Uni Soviet Yuri Gagarin, dia naik ke ruang angkasa, dia nggak melihat Allah dan dia mengatakan tidak ada Allah. 苏联的宇宙航行员尤里加加林，他说他已经到了这个上空去，他说他没有看到神，所以他说没有上帝。 Tapi beda dengan astronot yang berasal dari Amerika, Jim Erwin. 但是这个跟美国的这个宇宙航行员不同，他叫做吉姆·欧文。 Dia ke ruang angkasa ya dengan pesawat antariksa Apollo 16. 他用这个这个火箭到了这个太空去，就是亚波罗16号。 Sampai di sana dia berdoa. 到那里的时候，他祷告， Kenapa? 为什么呢？ Dia merasakan kehadiran daripada Allah. 他在那里感受到神的同在。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， banyak orang tidak bisa melihat Allah, 很多人不能看到神， tidak merasakan kehadiran Allah, 他们不能经历到神的同在， tidak merasa Allah dekat dengan dia, 他们不能感受到神如此的近他， tidak merasakan penyertaan daripada Allah, 他完全不能感受到神的同在， tidak merasakan penyertaan yang indah dengan Allah. 不能感受到神同在。 Mengapa? 为什么呢？ Karena hatinya tidak suci, 因为他的心不清洁， karena hatinya tidak murni. 他的心不圣洁、不纯净。 Firaun ulang kali Musa datang kepada dia untuk melepaskan bangsa Israel supaya bisa beribadah kepada Tuhan. 摩西多次的到法老王那里，要让他允许以色列人离开埃及去敬拜神。 Firaun tidak bisa melihat Allah. 法老王不能看见神， Karena hatinya begitu keras, karena dia mengeraskan hatinya. 因为他因着景象，因着他的心， Bangsa Israel tidak mau mendengarkan firman Tuhan. 以色列人不要听神的话， Memberontak terhadap Tuhan. 他们背叛神， Oleh karena apa? Karena hatinya begitu degil. 因为他们的景象这么刚硬。 Ahli Taurat tidak bisa melihat Tuhan sebagai Tuhan yang sanggup mengampuni umat manusia. 文士不能看见耶稣是有赦罪的权柄， Oleh karena apa? 为什么呢？ Karena hatinya begitu jahat. 因为他们的心极恶的。 Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dikecam oleh Yesus. 文士和法利赛人被耶稣指责了， Mereka dikecam sebagai orang yang munafik. 神指责他们是假冒为善的人， Oleh karena apa? 为什么呢？ Perkataan mereka berbeda dengan tindakan mereka. 因为他们的言行不一致， Karena hati mereka kotor. 因为他们的心是肮脏的。 Petrus memiliki hati yang murni. 彼得呢就有一个纯净的心， Dia tersungkur di hadapan Yesus. 他俯伏在耶稣的膝盖前， Dan dia berkata 的脚 kepada 前， Yesus, 他对耶稣说 Tuhan pergilah daripadaku. 主啊，离开我，我是个罪人， Karena aku ini seorang yang berdosa. 因为我是个罪人。 Thomas memiliki hati yang dimurnikan. 多马的心被炼净， Sehingga dia menjawab Yesus, 他回答耶稣说 Ya Tuhanku dan Allahku.：“ 我的主啊，我的神。” Nathanael memiliki hati yang murni, tidak palsu. Ini kata Yesus. 拿单叶有纯净的心， Sehingga dia berkata, 因此他说 Rabi, 拉比啊， engkau anak Allah. 你是神的儿子， Engkau raja orang Israel. 你是以色列的王。 Orang yang bisa melihat Allah adalah orang yang suci hatinya. 清心的人能够遇见神。 Yang ketiga, 第三， ini yang terakhir ya. 最后的 Merefleksikan kemuliaan Kristus. 反映基督的荣耀。 Orang yang melihat kepada Allah adalah orang yang bisa merefleksikan kemuliaan Kristus. 朝见神的，他们能够反映基督的荣耀。 Di dalam Lukas 18 ayat 35 sampai 43. 在路加福音18章35节到43节如此说。 Nah, waktu itu Yesus hampir masuk Yeriko. 当时呢，耶稣要进入耶利哥城， Nah, di situ ada orang buta duduk di pinggir jalan. 有一个瞎眼的坐在路旁， Dia mengemis. 他在讨饭。 Lalu waktu itu terdengar orang banyak lewat. 那时候听到很多人经过， Ia bertanya, 他就发问说 apa itu? 那是什么？ Kata orang kepadanya demikian. 有人告诉他说
Yesus orang Nazaret lewat. 那个耶稣拿撒勒人经过， Lalu dia berseru, 然后他呼叫说 Yesus anak Daud, kasihanilah aku. 耶稣大卫的子孙啊，可怜我吧。 Nah maka mereka yang berjalan di depan itu menegur dia. Supaya apa? Supaya dia diam. 走在他前头的人就指责他，叫他安静。 Namun dia semakin keras berseru. 但是他喊得更大声， Anak Daud, kasihanilah aku. 大卫的子孙啊，可怜我吧。 Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. 耶稣然后站住，吩咐他领他过来。 Dan ketika ia telah dekat dengan Yesus, 当他到了耶稣的跟前的时候， Yesus bertanya kepadanya, 耶稣就问他说 apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? 你要我为你做什么呢？ Jawab orang itu, 他说 Tuhan, supaya aku dapat melihat. 主啊，让我肯看见吧。 Lalu kata Yesus kepadanya, 耶稣说 melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. 你可以看见，你的信救了你了。 Dan seketika itu juga melihatlah dia. 那时候他就马上能够看见了， Lalu mengikut Yesus sambil memuliakan Allah. 他就跟随耶稣一路归荣耀于神。 Nah seluruh rakyat melihat itu juga memuji-muji Allah. 众人看见这事也赞美神。 Bapak Ibu sekalian, 弟兄姐妹们， orang yang melihat Allah, yang mengalami Allah, 凡经历神的、看神的人， merasakan kehadiran Allah, 感受到神的同在， merasa dekat dengan Allah, 感受亲近神， merasakan penyertaan daripada Allah, 感受到神的同在， merasakan persekutuan yang indah dengan Allah. 他们感受到与神有亲密的交通。 Yang pertama dia akan memuji Allah, 首先，他们要赞美神， memberikan kidung bagi Yesus, 他们并且要献上诗歌赞美他 memberikan sesuatu yang bersifat pujian 他们献上这个赞美的个词， atau dalam bentuk perkataan, 或者是一些以话语来赞美神。 seperti seluruh rakyat yang melihat peristiwa orang buta itu jadi melihat lalu apa? Mereka memuji-muji Allah. 就正如那个瞎子看见神的时候，他们众人都归荣耀于神。 Di Kisah Rasul 3 ayat 9 juga terjadi mukjizat ya. 在使徒信经Kisah Rasul 3 ayat 9. 第三章使徒信经第3章第9节， Petrus menyembuhkan orang lumpuh. 使徒行传第3章第9节，这个彼得医治了瘸腿的， Lumpuh yang sejak lahir. 这个从小就瘸腿的， Maka waktu setelah sembuh, 当他已经痊愈的时候， seluruh rakyat yang melihat kejadian itu 所有的众人看见这个事情， memuji Allah. 他们赞美神， Bahkan orang itu juga memuji Allah. 甚至于那些人都赞美神。 Itu yang pertama. 第一个， Yang kedua, 第二个呢， akan memberi kesaksian. 他们将要做见证。 Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah, ini dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 34. 约翰福音第1章34节说：“我看见了，就证明这是神的儿子。 Orang yang melihat Kristus 凡看见神的人， akan memberikan kesaksian. 看见基督的人，将要做见证。 Orang yang menerima firman-Nya 凡经历他的话语的人， akan menceritakan isi firman itu. 他们并且要诉说他这个话语的内容， Akan menceritakan siapakah Kristus itu. 他们并且要诉说到底基督是谁。 Orang yang suci hatinya akan menjadi saksi daripada Kristus. 清心的人，他们并且要做基督的见证人。 Ini yang namanya martureo. 这就所谓的这个希腊文的 martureo， Memberi kesaksian. 就是做见证。 Ada tindakan nyata yang dilakukan. 就是在他们的这个行动上有这个积极的一面， Yaitu menyaksikan apa yang dia lihat. 就是要见证他们所看见的， Apa yang dia dengar. 他们所听见的， Apa yang dia alami bersama Kristus. 他们与基督一同经历的。 Itu yang kedua. 这是第二个。 Yang ketiga, 第三个呢， akan memuliakan Kristus. 他们并要荣耀基督。 Orang yang melihat kepada Kristus akan memuliakan Kristus. 凡看到基督的人，他们要荣耀基督。 Ketika memuliakan Kristus, artinya kita sedang mengagung-agungkan. 当我们荣耀基督的时候，就是说我们要高举他。 Yang pertama, 第一个， sifat dan tindakan Tuhan. 主的属性及他的作为。
yang dalam manifestasi dirinya sendiri, yaitu Dia yang Maha Kuasa. 就是透过他的这个属性和作为呢，就是说他是全然全在的， Bukan saja Maha Kuasa, tapi Maha Hadir, 他是全能的，他也是全在的， Maha Adil, 他是全然公义的， Maha Kasih, 完全慈爱的， dan lain sebagainya. 等等。 Bahkan melakukan satu tindakan yang nyata yang besar bagi kita dengan memberikan dirinya mati digantungkan di atas kayu salib. 他而且采取一个积极的行动，就是他自己死在十字架上， Untuk menebus kita. 把自己交在十字架上来赎我们。 Yang kedua, 第二个， yaitu karakter dan cara Tuhan seperti yang diperagakan melalui Kristus dan melalui hidup kita sebagai orang percaya. 主的性格以他的方法，透过基督与信徒展现出来。 Yang ketiga, 第三个， dari keadaan penuh berkat di mana orang percaya untuk selanjutnya masuk menjadi serupa dengan Kristus. 在这个完全的这个蒙福的情况下，我们也能够见证荣耀神。 Nah, kita ini harus semakin hari semakin serupa dengan Kristus. 我们应该的每日的越来越像基督。 John Ortberg dalam bukunya The Life You Have Always Wanted, itu kehidupan yang selalu Anda inginkan. 欧伯格说：“你们所想要的生活。” Dia mengatakan orang Kristen yang bertumbuh adalah orang yang demikian. 他说，成长的基督徒是如此的， Hidupnya makin lama makin mirip Kristus, 他的生活越来越像基督 yaitu memandang seperti Kristus memandang, 他看如同基督那样看 melihat seperti Kristus melihat, 观看如同基督观看那样， berpikir seperti Kristus berpikir, 他思想如同基督那样的思想， merasa seperti Kristus merasa, 感受如同基督的那样感受， maka akhirnya berbuat seperti Kristus berbuat. 所以他所行的就如同基督所行的。 Yang keempat, 第四个呢， yaitu kecerahan atau kemegahan Tuhan. 光彩于神的荣耀、神的荣华， Hal-hal supranatural yang ada dalam diri Allah. 就是在神的里面的超自然现象。 Seperti dalam Shekinah, yaitu glory dalam tiang awan dalam kemah suci. 就正如这神以银柱、火柱在他的圣殿里面显现出来。 Kita harus memuliakan Kristus. 我们一定要荣耀基督。 Suatu kali saya bekerja di satu toko gitu ya. 有一次我在一个店里工作， Minggu demi minggu, 一个礼拜又一个礼拜， bulan demi bulan. 一个月又过一个月， Saya dapat gaji mingguan. 我拿到的薪金是每个礼拜计算的。 Nah, satu minggu 有一个礼拜， saya dikasih gaji. 我领了这个薪金， Saya hitung-hitung duitnya kok banyak gitu ya. 我算一算，为什么这个钱这么多啊？ Enggak seperti biasanya. 与往常不一样。 Ternyata uangnya lebih. 就是说他的钱超过了。 Waktu itu saya baru menjadi orang Kristen yang baru percaya kepada Tuhan. 我当时只刚刚才信主， Bahwa saya belum percaya Tuhan. 我其实还没有真的信主。 Ini duitnya mau dikembalin apa enggak gitu ya. 我就在想，这个钱要不要还回去呢？还是没有呢？还是不呢？ Kayaknya bos saya salah kasih duit nih ya. 我在想，我的老板可能他给错钱了， Saya bergumul. 我正在挣扎中， Dikembalin apa enggak? 要还给他还是不啊？ Ya akhirnya saya ambil kesimpulan. 最后我做了决定，做了结论， Saya kembaliin. 我要还回去。 Akhirnya hari berikutnya saya ketemu dengan bos saya ya. 第二天我就见我的老板， Saya bilang, bos, 老板啊， ini duit gaji saya yang kamu berikan itu lebih loh. 你给我的薪水呢超过了， Ini saya kembaliin. 这个我还给你。 Dia bilang gak usah kembaliin. 他说不用还我了， Nggak usah kembaliin. 不用还我了。 Mulai minggu depan gaji kamu segitu. 下个礼拜呢，你的薪水是这么多。 Puji Tuhan, haleluya. 感谢赞美主，哈利路亚！ Ini menjadi satu kesaksian yang baik. 这是很好的见证。 Apalagi bos saya belum mengenal kepada Tuhan. 尤其我的老板还不认识神。 Bapak Ibu sekalian, 弟兄姐妹们， hidup kita harus memuliakan Kristus. 我们的生命一定要荣耀基督。 Ada seorang pendeta bersaksi demikian. 有一个神的仆人牧师这么的见证， Suatu kali dia mengunjungi seorang anak ya, 有一次他称赞一个孩子， yang berusia 7 tahun. 才7岁的孩子， Anak itu sudah sekarat gitu. 这个孩子已经濒临死亡了。 Nah lalu pendeta itu duduk di tepi ranjang anak itu. 这个牧师坐在这个孩子的床边，
Lalu pendeta itu bertanya, apa yang kamu inginkan? 牧师问这个孩子：“你想要什么 Enggak, saya cuma mau ketemu Bapak Pendeta. ？”没有啦，我只想见牧师， Kemudian saya akan meninggalkan dunia yang fana ini. 我将要离开这个暂时的这个世 Artinya 界。 dia akan meninggalkan dunia ini. 就是说，他要离开这个世界。 Pendetanya heran gitu ya. 这个牧师就感觉很惊奇， Lalu dia bertanya lagi, 还在问他 Dek, apa kamu nggak mau minta kesembuhan dari Tuhan? 小弟弟啊，你不想要向上帝求痊愈呢？ Dia menjawab enggak gitu. 他回答说不。 Mengapa katanya? 牧师问为什么， Lalu dia berkata demikian. 然后他这么说： Setelah saya percaya kepada Tuhan, 当我信靠神之后， saya selalu ingin ngajak bapak saya 我很想邀请我的爸 ke 爸 gereja 来到教会， dengan firman Tuhan, 听神的话， dengan Injil Tuhan. Dengar Injil Tuhan. 听神的听福音。 Tapi dia selalu menolak. 但是他不断的拒绝， Dia tidak mau 他 datang. 不要来到教会。 Tapi kalau nanti saya meninggal dunia, 但是当我离开这个世界的时候， mau tidak mau, 我想无论如何， dia akan datang di dalam ibadah kedukaan saya. 他一定要参加我的丧事礼拜。 Maka di situ dia punya kesempatan 就在那个时候，他才有机会 untuk mendengar firman Tuhan, 听神的道， untuk mendengarkan Injil Tuhan. 就是可以听福音。 Singkat ceritanya, 长话短说， anak itu meninggalkan dunia. 这个孩子过世了。 Nah pada suatu hari, 当有一天， pendeta itu 这个牧师 mendapat kunjungan daripada ayah daripada anak yang meninggal itu. 就有机会来到这个过世的孩子的家去探访他的父亲。 Dengan wajah yang sedih dia menceritakan 很悲哀的告诉这个父亲， bahwa anaknya rela mati 6 kali 他的孩子曾经6度愿意死， untuk memberikan kesempatan bagi dia untuk mendengarkan firman Tuhan. 要让牧师有机会向这个父亲传福音， Untuk mendengarkan Injil Tuhan. 要向这个牧师传福音， Supaya dia bisa percaya kepada Tuhan. 让这个父亲能够相信主。 Dan akhirnya pada hari itu, 因此在那一天 dia mengambil keputusan 他立志 untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. 要接受基督成为他的救主。 Ini satu kesaksian yang luar biasa. 这是很美好的一个见证， Hidup yang memuliakan Tuhan. 他的生命见证神。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， beholding to Christ, 朝着基督 menghadap kepada Kristus, 朝向基督 memandang kepada Kristus, 朝见基督， melihat kepada Kristus. 看定睛在基督身上。 Artinya bahwa kita harus menerima firman-Nya. 意思就是说，我们要接受他的话语， Baru kita bisa melihat kepada Kristus. 我们才能够看到基督。 Kita harus memiliki hati yang suci. 我们一定要有清心， Baru kita bisa melihat kepada 我 Kristus. 们才能够看见基督。 Orang yang bisa melihat kepada Kristus itu, 凡能看基督的人， dia akan merefleksikan kemuliaan Kristus. 他并要反映出基督的荣耀。 Semoga kita memiliki hati yang demikian. 但愿我们每一个人有这样的心。 Kita berdoa. 我们来祷告， Bapa di surga, kami datang di hadapan Engkau. 天父，我们再次来到你的面前， Firman-Mu sudah berhenti. 你的话已经停止了。 Kami ingin memandang, melihat, menghadap kepada Kristus. 我们要看，我们要朝见，我们要定睛在基督。 Oleh karena itu berikan kami hati yang mau menerima sepenuhnya kebenaran firman Tuhan. 恳求神，你赐给我们全备的神的话语， Karena hanya firman Tuhan, hanya Kristus yang sanggup menyucikan, memurnikan hati kami. 只有单单神的话可以炼净我们，可以使我们纯净， Dengan hati yang murni, 使我们有清洁的 kami 心 bisa。merasakan kehadiran daripada Allah. 我们能够感受到主你的同在， Kami bisa merasakan bahwa Allah dekat dengan kami. 我们能够感受到神你跟我们很亲近。 Karena dengan demikian, 因此呢， maka kami bisa merefleksikan kemuliaan daripada Tuhan. 因此我们可以反映出神你的荣耀。 Berikan kami hikmat, kekuatan, pertolongan. 求人给我们智慧、聪明、力量， Mampukan kami 使我们能够 agar kami bisa melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami. 让我们可以在我们的生命中将你的话行出来。 Inilah doa kami, 这就是我们的祷告， syukur kami 我们的感 yang 恩， kami panjatkan. 乃是奉靠 Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. 我们的主耶稣基督祷告。 Amin. 阿门。 Amin.